with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarina Hasimi here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni kembali lagi kita di segmen creepy. Kama nak ceritakan korang 2 kisah seram yang dikongsikan oleh subscriber Kama. So untuk kisah yang pertama ni tentang pengalaman dia sendiri ya. Pengalaman dia diganggu oleh makhluk halus dekat tempat kerja dia. So tanpa buang masa, jom kita baca doa dulu mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Kama nak tunjuk dekat korang macam mana nak mula melabur melalui OctaFX. Salah satu broker yang paling dipercayai yang mempunyai pengalaman lebih daripada 10 tahun. OctaFX adalah salah satu platform yang korang boleh melabur dalam Forex. So korang boleh cari apps ni dekat Play Store ataupun App Store. Tapi kalau nak senang, korang just klik je link yang Kama dah letak dekat description box below. So korang search je OctaFX dan make sure sebelum nak install tu, korang install yang ada logo X warna biru macam Kama tunjuk dekat skrin ni. So lepas korang dah install, korang register akaun korang macam biasa, dan selepas korang register akaun korang, jangan lupa untuk masukkan promo code, sebab kalau korang tak masukkan promo code ni rugi weh. Korang masukkan promo code KAMA100 masa korang register nanti untuk dapatkan bonus deposit 100% pertama korang. Maksudnya kalau korang depositkan USD 100 dalam OctaFX ni, korang akan dapat USD 100 lagi daripada OctaFX. Tapi siapa yang guna promo code ni je lah yang akan dapat. So jangan lupa klik link yang Kama dah letak dekat bawah, dekat description box below. Jadi selepas korang dah selesai register dan masukkan promo code tadi tu, korang kena sahkan akaun korang dekat bahagian setting tau, untuk korang dapatkan verified. So untuk verification tu, korang kena verify korang punya IC. Just follow je instruction yang diberi dalam apps tu. So dengan aplikasi OctaFX ni, korang boleh trade bila-bila masa saja dan di mana saja korang berada. Link untuk korang download dan juga promo code Kama dah letak dekat description box. Dan jangan risau guys, ni bukan skim cepat kaya. Jadi kalau korang nak berjaya, korang kena belajar, kena rajin, kena ada ilmu. Dan yang bestnya, OctaFX ni sendiri ada webinar, ada sesi live trading, ada pasaran analisis, dia bagi tips dan macam-macam lagi. So korang boleh belajar juga dari situ. Dan kalau korang ada apa-apa soalan, korang boleh direct tanya dengan dorang punya team support OctaFX. Dorang memang open 24 hours. Jadi korang jangan risau sebab apps ni dia tak ambil pun commission bila kita deposit duit ataupun kita withdraw duit. Dan yang bestnya, sangat senang bila kita nak withdraw duit, kita boleh guna local bank macam Maybank, CIMB. So walaupun pasaran forex ni berisiko tinggi, tapi kalau korang gunakan dengan cara yang bijak, korang boleh jadikan dia sumber pendapatan juga. Dan itulah sebabnya aplikasi OctaFX ni adalah pilihan terbaik, sebab bukan saja apps tu mesra pengguna, tapi dengan apps ni kita boleh trade bila-bila masa dan di mana saja kita berada. So jangan lupa klik link download dekat description box below. Jom kita sama tengok video. So kita bagi nama pemilik kisah hari ni Ina, bukan nama sebenar. Dan Ina ada beberapa kisah seram yang dia pernah lalui dan dia nak share dengan kita semua. So cerita yang pertama ni ketika Ina berumur 16 tahun ya. Tingkatan 4 lagi, Ina memang dah cari duit sendirilah. Dia memang berdikari. Waktu tu dia kerja dengan kakak saudara dia. So masa tu waktu rehat, bila waktu rehat, dia duduk asing lah dengan kakak saudara dia. Maksudnya dia rehat seorang-seorang lah. Waktu bekerja pula daripada pukul 10 pagi sehingga 8 malam. So Ina ni dia kerja macam biasa, tanpa ada terfikirlah benda buruk, macam kena ganggu makhluk halus ke, kena kacau kan. And dia tak pernah terfikir pun yang akan ada gangguan yang berlaku dekat dia. Sebab tempat kerja ni agak public, yang penuh dengan orang, ramai orang lah. Sebab tu dia tak rasa takut. So sambung balik waktu dia rehat tadi tu, dia naiklah lift ke tingkat 6 untuk nak beli makanan. Dekat tingkat atas tu banyak kedai makan and banyak pilihan makanan lah. So sebelum dia nak masuk ke dalam lift tu, sebenarnya dia dah rasa macam tak sedar hati, rasa macam meremang semacam. Mula-mula tu dia tak nak masuk lift tu, tapi sebab masa tu dia seorang-seorang, jadi nak tak nak dia kenalah juga masuk lift tu. Sebenarnya dia ada terfikir juga nak rehat
dekat luar je, nak beli makanan dekat luar, tapi disebabkan rehat dia tak panjang, masa tak banyak, so dia terpaksa juga naik lift tu dan naik ke tingkat 6. Disebabkan dia rasa meremang yang tiba-tiba tu, dia baca je ayat kursi, dia istighfar untuk hilangkan rasa takut tu lah. Tapi rasa meremang tu masih ada tau. Masa dia masuk lift tu, mula-mula sampai kat tingkat atas tu, Alhamdulillah lah tak ada apa-apa. Jadi dia teruslah beli makanan dekat tingkat 6 tu. Bila nak turun balik untuk makan dekat tempat kerja dia, nak masuk lift tu balik untuk turun kan, time tu jantung dia berdebar gila. Sebab dia rasa macam ada orang kat belakang tau. Tiba-tiba lift ni berhenti dekat tingkat 3. Daripada tingkat 6 tu, dia nak turun tu berhenti kat tingkat 3. Lepas tu lift tu terbuka, tapi dekat luar tak ada orang. Jadi Ina macam takut sebab Ina ni sebenarnya lemah semangat. Lepas tu Ina cubalah abaikan kan. Lepas tu Ina cepat-cepat tekan button yang tutup lift tu. Tiba-tiba lift tu terbuka balik. Ina rasa menggigil masa tu. Lepas tu lift tu tertutup balik and mula turun semula. Tapi lift ni terberhenti dekat tingkat 2 pula. Ina makin tak sedar hati. Lift tu terbuka tapi tak ada orang pun. So dia macam terkaku kat situ tau. And then rasa macam ada satu angin sejuk yang masuk dalam lift tu. Kemudian pintu lift tu terbuka, tertutup, terbuka, tertutup sebanyak 3 kali. Ina ni dah takut sangat-sangat. Dia terus lari keluar daripada lift tu. Dan masa dia lari tu, dia sempat pandang belakang tau. And tengok lift tu terus tertutup lepas dia keluar. Time tu dia macam rasa lega lah sebab dia dapat keluar juga daripada situ. And then dia guna tangga untuk turun ke tingkat seterusnya. So lepas daripada kejadian tu, dia terus cerita dekat Kak Angah dia. And Kak Angah dia cubalah sedapkan hati dia sebab maybe lift tu yang rosak kan. Tapi selepas daripada kejadian tu, hari seterusnya dan seterusnya, dia makin kerap kena ganggu. So cerita kedua ni, masa tu dia kerja macam biasa tau. Time tu dia seorang-seorang lah. Yang kakak saudara dia Kak Angah tu pergi jaga kedai atas, which is kedai baju. Tak lama kemudian Kak Angah ni turun untuk jaga balik dekat kedai bawah dengan Ina. Masa tu Ina pergi tandas. Masa Ina nak masuk tandas tu, again perasaan dia sama macam dia nak masuk lift. Dia rasa meremang tiba-tiba. So dia macam dah dapat agak masih ada something yang akan berlaku. Tapi dia beranikan diri juga sebab dia dah lama tahan buang air kecil. Dia pula jaga seorang kan, jadi dia tak boleh keluar kedai macam tu je. So nak tak nak dia kena cepat-cepat lah masuk dalam toilet tu. Jadi dia pun bacalah doa dulu. Sambil-sambil tu dia baca ayat kursi dalam hati untuk hilangkan ketakutan, rasa berdebar tu kan. Lepas tu dia masuk tandas tu tak ada orang. So dia macam aduh, kenapa tak ada orang kan. Dia merungutlah dalam hati. Bukan ni tempat public ke? Punyalah ramai orang. Kenapa time aku masuk ni tak ada orang? Lepas tu Ina ni memang selalu kalau masuk tandas tu, dia akan guna tandas nombor 2. So masa dia dalam tandas, tiba-tiba tandas sebelah dia tu macam ada orang tau, which is tandas nombor 3. Lepas tu Ina macam pelik lah sebab tadi memang tak ada orang. Semua pintu memang terbuka. Tak silap dia ada 6 pintu tandas dekat situ. Lepas tu Ina cubalah abaikan, tapi disebabkan dia ni penakut sikit kan, so dia memang akan kerap berfikir je sepanjang dia nak buang air kecil tu. Dia berfikir je, setahu aku tadi memang aku seorang-seorang dalam tandas ni. Tiba-tiba dia tengah fikir tu, dia terdengar macam bunyi orang tengah guna air tau, air paip dekat dalam toilet kan. Masa Ina cepat-cepatlah keluar daripada tandas nombor 2 tu. Dia pergi singkir, dia cuci tangan. Time tu dia terus rasa nak nangis sebab dia rasa macam takut sangat. Sebab dari pantulan cermin tu, semua pintu kat belakang dia tu terbuka. Bermaksud tandas nombor 3 tadi tak ada orang. Jadi dia tak berani nak toleh ke belakang kan. Masa tu dia cepat-cepat basuh tangan. And masa tu lah dekat belakang Ina, dia terdengar ada suara macam panggil. Kemudian ada suara ketawa. So Ina macam pandanglah Singki tu kan. Dia cepat-cepat basuh tangan and dia nak keluar. Time dia nak keluar tu, dia sempatlah macam pandang cermin tu sekilas. Masa dia pandang sekilas tu, dia ternampak ada satu kelibat warna hitam dekat dalam tandas nombor 3 tu. Dia terus lari. Lepas tu rasa lega lah sebab dia nak buka pintu tu, nak buka pintu toilet tu, tiba-tiba ada seorang akak ni masuk. Lepas tu Ina ni pun pergilah ke tempat kerja kedai dia tu kan. Disebabkan Ina ni dia jenis cepat takut, so dia terus cerita dekat Angah dia, dekat kakak saudara dia tu. Lepas tu Kak Angah dia pun pelik lah kenapa. Sebab sepanjang Kak Angah kerja dekat situ, tak pernah lagi terdengar kes kena ganggu macam ni kan. Keesokan harinya, ni masuk cerita ketiga.
Ina nak pergi solat Zuhur. Dia rasa biasa je lah waktu tu, tak ada rasa takut, tak ada rasa meremang ke apa kan. So Ina masuklah surau dekat tingkat 2. Masa tu ramai jugalah orang solat dekat situ. Biasalah ke tempat tu tempat public kan. So masa Ina tengah ambil wuduk tu, datang dah perasaan tu, perasaan meremang tu. Jadi dia dah start takut sebab dah 2 kali dia kena kan. Tapi kali ni taklah seteruk sebelum-sebelum ni, sebab dia rasa macam dia selamat sebab dia dalam surau. Plus dalam surau tu ramai kan orang, jadi dia cubalah abaikan. Masa dia nak start ambil wuduk tu, tiba-tiba ada bunyi mengilai tau dekat belakang dia. Masa tu dia terfikir macam takkan dalam surau ni pun dia nak kacau aku. Dia tak nak cepat-cepat pusing belakang sebab dia risau macam benda tu tengah nak buat dia takut ke apa kan. So dia teruskanlah ambil wuduk. Tapi bunyi mengilai tu makin kuat. Disebabkan keris, Ina ni terus pusing belakang and tengok memang tak ada apa-apa. Yang ada hanyalah makcik-makcik dan akak-akak yang tengah ready nak ambil wuduk. Lepas tu yang Ina ni tengoklah diorang semua, kot-kot lah diorang pun dengar benda yang sama macam Ina dengar kan. Tengok muka diorang macam tak ada reaksi apa-apa, biasa je. Lepas tu Ina rasa macam nak tanya seorang makcik dekat situ, tapi dia terfikir macam tak nak lah tegur apa suara tu kan. Jadi lepas dia ambil wuduk, dia pakai telekung. Time nak solat tu, dia terdengar lagi bunyi mengilai dekat sebelah dia. Time tu dia terkejut, dia pusing lah sebelah dia kan. Tapi macam biasalah tak ada apa-apa. Jadi dia terus tanya akak dekat sebelah dia. Sebab macam tak boleh tahan tau. Dia seorang je yang dengar kan. Kot lah macam itu ringtone handphone siapa-siapa kat situ kan. Dia terus tanya akak sebelah dia, akak tak dengar apa-apa ke? Pasal akak tu cakap, dengar apa dek? So Ina macam, tak ada apa-apa lah. Maksudnya aku seorang je ke dengar sebab bunyi tu memang kuat. Tapi disebabkan time tu dia rasa macam tengah ramai orang lagi kan. So dia rasa tak adalah takut sangat. Masa dia nak start solat angkat takbir tu, bunyi mengilai tu terus tak ada dah. Jadi dia habiskan solat sampailah selesai. And time habis solat tu, dia cubalah tengok sekeliling kalau ada apa-apa kan. Sebab masa dia solat tu seakan-akan macam ada benda yang perhatikan dia. Tapi bila dia tengok tak adalah macam benda tu menyerupai ke ataupun menunjukkan diri dia kan. So dia pun terus siap-siap and sambunglah semula kerja. So itulah pengalaman Ina masa dia bekerja dekat tempat public tapi tak tahu kenapa dia seorang je yang macam diganggu macam tu. So jom move on kepada kisah kedua daripada subscriber kami yang kedua. Kita dapat subscriber daripada Kelantan ya. Dan kisah ni terjadi dekat keluarga dia masa dia kecil-kecil dulu. So dia gelarkan diri dia Tia. Tia macam kamu cakap tadi berasal daripada Kelantan and dia ada adik-beradik 10 orang ya. 8 lelaki, 2 perempuan dan Tia adalah anak yang terakhir. So nak dijadikan cerita, keluarga belah mak Tia ni ada saka tau. And benda tu dia terturun dekat Angah, which is abang kedua Tia. Angah ni sejak baby memang selalu sangat sakit tau. Dia macam lain lah daripada anak-anak yang lain. And Mak Tia pernah bagi tahu diorang yang Angah ni memang dari awal dia lahir lagi sampai dah beberapa bulan umur dia memang asyik menangis je, sampaikan mak ayah memang tak cukup tidur lah, bawa pergi klinik tak jalan. Jadi ayah dia cuba ikhtiar cara kampung. Selepas ikhtiar cara kampung, Alhamdulillah sakit dia berhenti. Lepas tu habis SPM, Angah dia ambil diploma dekat satu IPT ni dekat KL. Masa tu Angah dia macam dah start sakit-sakit balik tau, macam mula kena ganggu lah. Angah dia ada sakit saraf and ada ustaz lah yang bagi tahu sakit dia tu disebabkan gangguan makhluk halus ataupun gangguan jin. Dan lagi teruk lepas dia pergi hiking dekat Bukit Broga. Masa mula-mula masuk universiti sampailah dia dah berkeluarga ya, Angah dia ni pergi ikhtiar untuk buang saka tu. Daripada pergi jumpa pomoh sampailah ke Darushifa, semua tak jalan. Gangguan tu tetap ada. Dan antara benda yang pernah jadi dekat diorang ni, pernah sekali tu masa tu diorang tengah tengok TV tau. Waktu tu malam, tiba-tiba dekat dapur ada satu bunyi gelas jatuh dan pecah. Tapi bila pergi tengok dekat dapur tu kan, tak ada apa-apa pun. Lepas tu satu lagi kejadian, masa tu umur Tia dalam 6 ke 7 tahun lah. Tia pernah nampak dekat tepi rumah dia, dekat kawasan air longkang tu, ada satu penampakan rambut panjang, baju putih, terbang kat tepi tu. Masa tu dalam pukul 7 petang lah, dia turun ke rumah nak bagi kucing makan. And benda tu dekat ampaian belakang rumah. Selain daripada tu, pernah lah juga Tia nampak
ada benda melintas. Lepas tu pernah juga masa tahun 2014, time tu abang dia yang kedua tu kahwin. Dia dengan isteri dia tinggal dekat satu rumah sewa ni dekat Shah Alam. Sejak dia orang tak ada anak lagi, isteri dia ni kerja mengasuh anak jiran lah dekat situ masa tengah tak ada anak kan. So Angah dia pernah lah cerita masa dia tengah main-main dengan anak jiran dia tu, adalah buat macam bunyi mengaum tau. Tiba-tiba Angah dia terasa macam ada benda besar yang ada dekat belakang dia. Tapi Alhamdulillah lah hari tu tak adalah jadi benda teruk sangat. Tapi beberapa hari selepas tu, waktu tu dia duduk berdua dengan wife dia dekat rumah tu, tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba je Angah kena rasuk. Dia berubah macam seolah-olah dia seekor harimau tau. Nasib baiklah isteri dia pun tahulah sedikit pasal ruqyah, dan Alhamdulillah semua selamat, tak ada apa-apa. Tak lama lepas tu wife dia disahkan mengandung, tapi keguguran. Tapi tak adalah nak kaitkan dengan benda ni kan, dah takdir kan. So wife dia ni pergilah mengurut juga. Selepas berpantang, masa mengurut tu bidan tu bagi tahu ada benda dekat suami, which is dekat Angah dia lah kan. Bidan tu bagi tahu yang dia boleh cuba untuk ubatkan, tapi sampai takat dia mampu je lah. Masa bidan tu cuba untuk ubatkan Angah kan, benda tu masuk dalam badan Angah. Kira Angah kena rasuk lah. And bidan berkomunikasi lah dengan jin tersebut. Bidan tu tanya, berapa umur kau? And dia bagi tahu umur aku 300 tahun. Dia tanya lagi, kau ni apa? Macam TikTok lah, kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Lepas tu dia cakap dia halo, which is saka harimau. Tu dalam dialek Kelantan tau. So cerita ni Tia tak tahu sangat sebab isteri abang dia tak cerita dengan detail. Tapi disebabkan benda-benda macam tu, wife dia ajak lah berubat dengan salah seorang kenalan wife dia ni. Jadi Angah setuju. And orang tu akan datang ke rumah diorang dekat kampung. Waktu ni Tia dah darjah 5 tau. So Tia macam ingat lah sikit-sikit macam mana dia berubat kat rumah tu. So pakcik tu, which is pengamal perubatan tu, dia minta diorang ni sediakan pulut kuning, ayam panggang, 7 jenis bunga berbau, 5 balang kecil berisi pasir pantai dan sedikit air pantai. And last sekali sehelai kertas kecil yang ditulis dekat situ nama Angah tapi berbinkan mak dia. So Tia ada tanyalah pasal kertas tu kan, dan Angah dia cakap dia pun tak tahu, tapi mungkinlah sebab benda tu datang daripada keluarga belah mak. Tapi memang selalunya kalau orang kata apa, benda-benda berubat ni atau berumuh ke apa kan, memang mostly nama mak tau. Sebab tu lah orang kata macam hati-hati kan kalau orang tiba-tiba tanya nama mak awak siapa. So sehari sebelum kejadian tu, Tia dengan isteri abang dia tu pergilah cari bunga tu kan. Yang keesokan harinya, petang sebelum berubat tu, dalam pukul 7 macam tu, Tia, Angah dia dan juga abang dia nombor 7, dia panggil Acu, keluarlah pergi ambil pasir dan juga air pantai untuk letak dalam balang kecil tu yang diminta oleh pakcik tadi. Balang tu pula mesti letak dekat kawasan air longkang tau, dekat tepi rumah dia orang tu. So tibalah malam, sesi perubatan pun dimulakan. Time ni Angah duduk dekat tengah-tengah ruang tamu, berhadapan dengan pakcik yang pengamal perubatan tu. Barang-barang makanan yang dia minta tu adalah dekat sebelah dia orang kan. Kemudian pakcik tu pun mulalah baca ayat-ayat Al-Quran, ruqyah semua. Lepas tu ada cerita ni daripada salah seorang abang dia. Dia cakap lah masa pakcik tu tengah nak keluarkan makhluk tu ataupun jin tu, nampak macam ada satu asap keluar daripada mulut abang dia tau, abang Angah dia tu. And by the way, makanan-makanan yang pakcik tu minta tadi bukan untuk bagi jin tu makan ke apa, tapi macam syarat tau. Pulut semua tu diorang juga yang makan last sekali. So lepas je selesai dengan Angah, dia pun bergegas lah turun pergi ke kawasan air longkang tu kan. So pakcik tu pun mulalah baca-baca and cuba tangkap benda tu. Bila dah siap semua tu, dia suruh Angah mandi dengan air bunga dari 7 jenis bunga tu. Lepas sesi perubatan tu siap, pakcik tu balik. And menurut cerita daripada pakcik tu, masa dia naik kereta balik ke rumah, kereta dia tu terasa berat. Berat sangat-sangat. Pakcik tu bawa 5 balang tau, dengan hajat nak buang dekat laut Tok Bali. Waktu cuba nak naik jambatan dekat Tok Bali tu, kereta dia tak boleh gerak. Sampailah dia buang benda tu, barulah kereta dia boleh bergerak. Diorang sekeluarga, Tia sekeluarga ni macam tak tahulah nak percaya ke tak dengan pakcik tu, sebab gangguan tu masih ada.
macam tak baik-baik pun lah selepas berubat dengan pakcik tu. Tapi menurut sesetengah orang kan, kalau perubatan nakkan siap nak nama berbinkan mak ni, selalunya dia berubat macam dia gunakan khidmat jin jugalah. So diorang macam 50-50 kan dengan pakcik tu. Tapi Alhamdulillah Angah pun dah okey sekarang. Cuma gangguan tu dah berhenti dekat dia lepas dia sendiri usaha minta dengan Allah, dia solat hajat semua. Kiranya dia macam dah redha lah, dia tawakal dan minta pertolongan dengan Allah. Tia cakap dia tak tahulah benda tu sama ada memang confirm saka ke tak. Tapi menurut perawat-perawat dari Darul Syifa, memang katanya saka. Cuma dulu mak dia pernah lah cerita yang mak dia pernah jumpa dengan seorang lelaki jubah putih tau. Macam satu keluarga dia tu berpakaian putih dekat depan jalan nak masuk ke rumah diorang. Masa tu dah pukul 7 petang. Mak dia baru balik daripada rumah arwah atuk. Time tu atuk dia masih ada lah. Cuma sekarang dah tak ada kan. Masa tu duit mak dia terjatuh betul-betul dekat depan rumah diorang. So mak dia nak pergilah ambil duit tu kan. Tapi mak dia macam takut sebab mak dia nampak lelaki berjubah putih tu ada dekat depan tu. Lepas tu mak dia pun just turun je and ambil duit yang terjatuh tu. Bila dia toleh, tengok orang tu dah tak ada. Mak dia ni ada 4 orang adik-beradik. 3 daripada diorang ni, Mak Long, Mak Nga dan Mak Tia tu pernah jumpa lelaki yang sama dengan keluarga dia tu. Kecuali seorang ni je, which is Mak Tih. So kisah yang kedua ni, dia tak ada kaitan lah dengan keluarga Tia dan dia tak terjadi dekat Tia. Tapi benda ni pengalaman seram yang pernah terjadi dekat sekolah dia yang terkena dekat salah seorang senior dia. So Tia sekolah dekat sekolah agama dan sekolah Tia ni memang dah ditubuhkan sejak tahun 1942 lagi, korang lama tu. So waktu ni tahun 2019, Tia tingkatan 3 dan seorang lagi senior Tia ni tingkatan 4. Lelaki, nama dia Amir, bukan nama sebenar. So sekolah Tia ni waktu tu ada kelas malam lah, macam prep kan untuk pelajar-pelajar yang ambil exam besar. Contoh Form 3 ambil PT3, Form 4 ambil SMU, Sijil Menengah Agama, Form 5 pula ambil SPM dan Form 6 ambil STAM, Sijil Tinggi Agama. So nak dijadikan cerita yang Amir tadi tu, dia kelas bahasa Inggeris, dan cikgu yang mengajar tu memang boleh dikatakan sangat-sangat sporting lah, memang best lah. Dia memang rapat dengan pelajar-pelajar kan. Jadi Amir ni dia nak buat prank lah dekat cikgu tu. Kelas diorang sepatutnya dekat library, dekat tingkat 2, blok sebelah blok bilik guru. Tapi cikgu tu tukar ke blok koperasi, which is dekat bawah berdekatan dengan pagar belakang sekolah. So blok perpustakaan tu ada satu jambatan untuk pergi ke blok bilik guru. Kalau duduk dekat jambatan tu boleh nampak tau kelas yang ada dekat blok koperasi. So Amir ni tengoklah cikgu tu keluar daripada tandas kan, nak turun tangga nak pergi ke blok koperasi. Jadi Amir dengan seorang kawan dia ni tunggu berdekatan dekat situ untuk macam nak terkejutkan cikgu tu dekat jambatan tu. Tapi korang lain pula yang jadi, sebab dia terkejut tengok cikgu tu ada dalam kelas dekat blok koperasi, tengah mengajar dekat kelas dia. Amir macam terus lari lintah pukang masuk ke kelas. Lepas tu cikgu tu tanya, kenapa? Dia cakap tak ada apa-apa. Lepas daripada tu Amir terus demam. Dia tak datang sekolah esoknya. Sekolah Tia pun pernah viral sekejap lah sebenarnya. Tahun yang sama juga ada orang tangkap gambar dekat blok bengkel KHB masa kelas malam tu. Dalam gambar tu ada penampakan pocong yang ada dalam kelas belakang diorang. Diorang tangkap gambar tu dekat luar kelas. Sekolah Tia pun kerap jugalah ada kes histeria, which is tempat yang orang cakap paling keras, blok baru dekat tepi blok bengkel tu. Tapi sejak badan dakwah, which is orang panggil Badar, batch 01 ni memang selalu buat qiyamul lail, stay up malam-malam dekat sekolah, menghafal, mengaji Al-Quran. Jadi semua benda-benda tu macam makin berkurang. Dan sekolah Tia tu pun menampak macam makin hidup, dah tak suram macam dulu. Dan abang Tia yang nombor 9 adalah salah seorang Badar dalam batch 01, and dia pun terlibat juga dengan aktiviti tu semua. Yang dia cakap memang betul lah, memang pernah lah kena ganggu sikit-sikit. So itulah pengalaman seram daripada Tia. Kamar zaman sekolah dulu pun memang selalu dengar kisah seram ni daripada sekolah agama tau. I don't know why. So Kamar rasa tu sajalah untuk hari ni. Thank you kepada Tia dan juga Ina sebab sudi berkongsi kisah seram dengan kita semua. Semoga kisah seram hari ini boleh beri pengajaran sedikit sebanyak kat kita semua. So thank you dah tengok video sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.